Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Kerajaan Tetap Pendirian teguh menyokong perjuangan rakyat Palestin, malah mengutuk sekeras-kerasnya penganiayaan serta pembunuhan orang awam yang berleluasa. Tidak mengiktiraf mana-mana keputusan, mana-mana negara, termasuk Amerika Syarikat, yang mengenakan sekatan atau sanction secara unilateral. Kita hanya mengiktiraf keputusan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dibuat apa yang disebut sebagai multilateral. Jadi tentunya kita pertama tidak bersetuju dengan cara dan dibuat oleh Amerika Syarikat. Keduanya, dia tidak mempengaruhi dasar dan keputusan kita. Sebab itu soal pertama, hubungan dengan Hamas kita teruskan dulu dan sekarang. Dan kita tidak menganggap menghukum Hamas sebagai badan pengganas. Malaysia juga akan terus memberikan sokongan berterusan kepada Palestin, termasuk meneruskan perjuangan mendapatkan hak dan usaha memberi perlindungan serta bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyelar tindakan sesetengah pihak yang sengaja mempolitikkan isu konflik Palestin-Israel. Malah Datuk Seri Anwar menegur pihak yang memandang remeh usahanya dalam membantu memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Sebagai Perdana Menteri, bulan Julai 2023, The Hague, isu rakyat, isu hak Palestin dibawa. Dan kita, Malaysia, walaupun tidak menyokong apa yang diambil oleh Palestin, membuat kenyataan, memberi bukti, menyokong tindakan Palestin. Bila? Julai 2023. Faham sikit dalam hal ini. Jangan permainkan sebagai bahan politik. Pada kerana hal ini, semua tak kira parti harus bersama memberikan sokongan supaya rakyat Malaysia dan dunia tahu Malaysia satu suara menyokong perjuangan rakyat Palestin. Perdana Menteri menyatakan sepanjang mentadbir negara, beliau telah menghubungi beberapa negara sahabat serta Islam dalam memberikan pendirian tegas mengenai isu terbabit. Menyentuh mengenai Liberal International (LI), Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu keanggotaan Parti Keadilan Rakyat PKR dalam LI tidak harus dipolitikkan oleh mana-mana pihak. Ia berikutan PKR tidak pernah menjadi ahli organisasi tersebut. Malah nama serta logo PKR telah dikeluarkan daripada laman sesawang LI. Yang Muhammad boleh semak. Kita tidak pernah menjadi anggota. Saya harap jangan dipolitikkan. Kita jadi pada peringkat awal associate. Tetapi oleh kerana ada beberapa keputusan mereka, termasuk mengiktiraf LGBT dan pendirian Israel, kita tidak menjadi ahli. Saya hadir dalam Liberal International Conference. Ini maklumat baru di Cairo. Saya memberikan ucap utama. Mereka ikuti ucapan saya. Dan Mehdi Akif itu tahniah. Dia kata Anwar hadir dalam Liberal International dan menyatakan pendirian kita yang tegas. Menentang kezaliman, memberi hak kepada rakyat dan menyinggung juga tentang Palestin. Dan dalam soal Israel, oleh demikian kita putus hubungan dan ini dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi selaku Ketua Penerangan dan memaklumkan, dikeluarkan. Ya, maknanya ada hak dia. Kawasan Keselamatan Timur Sabah Eskom mengekalkan rekod sifar penculikan untuk wang tebusan sejak 2020 hingga kini. Ia hasil kawalan secara bersepadu oleh pasukan keselamatan menerusi rondaan darat, laut dan udara bertujuan meminimumkan ancaman berkenaan. Untuk makluman yang berhormat, ancaman penculikan ada, tapi rekod menunjukkan sejak 15 Januari tahun 2020 sehingga sekarang ini, kidnap for ransom itu kosong. Saya fikir ini satu rekod yang sangat signifikan. Hal itu kerana Eskom pertama rondaan
Kedua, dia juga ada kapal yang dipanggil mothership dan rondaan helikopter dan sebagainya, omnipresent. Itu antara perkara yang dianggap melonjakkan prestasi dan meminimalkan ancaman keselamatan. Sebanyak 414 individu ditahan hasil pemeriksaan fizikal yang dibuat Eskom di kawasan Zon Selamat Sabah Timur, Zon sejak Januari hingga Ogos lepas. Dakwaan senaskah Al-Quran yang dicetak untuk diedar ke luar negara berharga RM500 adalah tidak benar, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mohtar. Ketika ini kerajaan telah mencetak sebanyak 96,000 naskah Al-Quran terjemahan dengan nilai RM38 senaskah. Katakan bahawa senaskah Al-Quran terjemahan itu adalah sebanyak RM500 adalah tidak benar. Sebenarnya senaskah Al-Quran tadi itu dengan cetakannya, dengan penghantaran dan agihannya adalah sebanyak RM38 sahaja. Jadi dengan RM38 itu pengiraan saya dengan 10 juta tu mungkin ada dalam 265,000 sekitar macam tu. InsyaAllah pada tahun 2024 yang kita akan cetak. Tambah beliau, 96,000 Al-Quran terjemahan yang dicetak adalah termasuk 70,000 dalam bahasa Inggeris, 20,000 dalam bahasa Mandarin, 5,000 dalam bahasa Khmer dan 1,000 dalam bahasa Swedish. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempunyai panel jawatankuasa bebas sedia ada untuk menyiasat dakwaan salah laku pegawainya. Menurut Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki, ia dipantau oleh 5 panel bebas yang salah satunya di bawah undang-undang yang dinamakan Jawatankuasa Aduan. So jawatankuasa aduan ini dah lama set up ada untuk menyiasat misconduct of any MSC officers. As for criminal cases, that one is under police or MSCC. So pada saya set up yang ada sekarang ni sudah memadai, di mana sekiranya berlaku salah laku oleh pegawai SPRM, kita dah lama ada sebenarnya jawatankuasa bebas menyiasat pegawai-pegawai SPRM. Baik saudara, untuk makluman cuaca semasa kita berlintas langsung dari Met Malaysia bersama pegawainya Nur Syazlinda Muhammad Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan memberi penumpuan kepada siaran media yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia berkenaan dengan permulaan monsun timur laut yang dijangka bermula pada 11 November sehingga Mac 2024. Dalam tempoh ini, 4 sehingga 6 episod hujan lebat dijangka boleh berlaku melibatkan negeri-negeri di pantai timur terutamanya. Oleh demikian, orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi musim tengkujuh serta peka dengan maklumat yang bakal dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan melihat paparan gema radar pada ketika ini. Tinjauan cuaca semasa menunjukkan keadaan hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pedalaman dan juga negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia bermula daripada negeri Perlis sehinggalah ke negeri Johor. Keadaan hujan yang dilihat di sekitar pedalaman negeri Perak, pedalaman negeri Selangor dan juga termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor ini kita jangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan hujan di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat hujan masih lagi dicerap melibatkan kawasan di sekitar utara negeri Sarawak, iaitu melibatkan kawasan di sekitar Miri dan juga Limbang, Sarawak. Manakala bagi negeri Sabah pula kita dapat lihat keadaan hujan kini sedang berlaku di sekitar pantai barat, pedalaman Sandakan dan juga sedikit di bahagian Tawau negeri Sabah. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini masih lagi boleh berterusan dalam tempoh masa 2 hingga 3 jam sahaja lagi. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan di sekitar pedalaman semenanjung Malaysia, iaitu melibatkan negeri Perak, pedalaman negeri Pahang, negeri Selangor dan sedikit di 1-2 tempat di sekitar perairan negeri Terengganu dan juga Kelantan, juga sedikit di negeri Pahang.
Keadaan hujan juga turut dilihat melibatkan kawasan di sekitar perairan semenanjung Malaysia pada malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, kita jangkakan untuk keadaan hujan boleh berlaku melibatkan kawasan pedalaman negeri Sarawak dan juga pedalaman negeri Sabah, juga termasuklah di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan jaga diri. Antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, aspek keselamatan siber terus diperkasa, sokong sistem penyampaian perkhidmatan awam berkualiti. Laporannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Baik Zahira, kerajaan negeri komited memperkasa aspek keselamatan cyber bagi menyokong sistem penyampaian perkhidmatan agar lebih berkualiti, selamat dan mengutamakan keperluan pengguna. Ke arah itu, pelbagai program dilaksana melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri JPKN dan Sabarnet Senin Berhad. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata usaha yang diambil membuktikan kesungguhan kerajaan terhadap jaminan keselamatan cyber. Beliau berucap dalam Majlis Perasmian BIMP Yaga Cyber Security Summit 2023 BECS 2023 bertemakan AI in Cyber Security, Harnessing the Power Navigating the Race di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Sementara itu, bercakap kepada media, Datuk Muhammad Arifin menggesa semua pihak agar menggembleng tenaga sebagai pembangun dan pengguna cyber yang bertanggungjawab. Katanya persiapan diri penting bagi menguasai cabaran serta risiko kecerdasan buatan terhadap keselamatan cyber. Kita akan perluaskan lagi program ini kerana ia sangat bermanfaat. Khususnya sekarang kita sudah melangkah ke AI yang sangat mencabar dan memerlukan kemahiran, bukan saja kemahiran tapi kekuatan benteng dari sudut nilai kita. Persidangan 2 hari yang bermula hari ini disertai 200 peserta terdiri ketua-ketua pegawai digital, pegawai keselamatan ICT, jemputan dari rantau BIMP Yaga dan orang awam serta menampilkan 12 orang penceramah. Kerajaan akan mengekalkan 64% daripada keluasan negeri ini sebagai litupan hutan meliputi kawasan seluas 3.84 juta hektar. Ia merangkumi 52% keluasan negeri yang diwartakan sebagai kawasan hutan simpan dan perlindungan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata langkah itu sejajar Dasar Hutan Sabah 2018. Beliau menjelaskan setakat ini sekurang-kurangnya 1.9 juta hektar telah diwartakan, manakala baki seluas kira-kira 300,000 hektar lagi akan dikenal pasti dan diwartakan dalam tempoh 3 tahun lagi.
Kawasan lindungan penuh juga akan diperluas kepada 30% kawasan daratan negeri menjelang 2025 seperti digariskan dalam Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Datu Abidin berkata demikian selepas merasmikan forum berkepentingan landscape hutan hujan Danum Maliau Imbak Damai di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Bercakap kepada pemberita, Dato' Abidin mengalu-alukan penganjuran forum ini yang menghimpunkan pihak berkepentingan dalam pengurusan hutan. Forum yang diadakan pada kali ini sebenarnya penting untuk memastikan apa juga yang ada di dalam damai ini, itu kawasan ini dapat dipelihara dan juga memelihara bukan sahaja dari segi fauna dan flora tetapi juga mamalia. Forum anjuran bersama kumpulan Yayasan Sabah, Sabah Environmental Trust, Jabatan Perhutanan dan Jabatan Hidupan Liar Negeri merupakan salah satu inisiatif di bawah memorandum persepahaman yang ditandatangani pada 23 Ogos tahun lalu. Dihadiri 200 peserta, forum bertujuan mewujudkan kesedaran awam mengenai landscape hutan damai bagi membantu masyarakat memahami kepentingan habitat semula jadi dan memperkasa komuniti untuk wujud bersama secara mampan dengan persekitaran semula jadi. Kegusaran penghuni Taman Putra Pogun Penampang yang sering berhadapan masalah banjir kilat ketika hujan lebat berterusan sejak 2 tahun lalu dijangka selesai tidak lama lagi. Ia susulan tindakan pantas Majlis Daerah Penampang MDPG memohon perbaikan jalan yang didapati menjadi punca utama masalah tersebut. Setiausaha politik kepada Ahli Parlimen Penampang Kal Mosom berkata, berdasarkan taklimat pegawai MDPG, permohonan perbaikan jalan di kawasan perumahan ini kini dalam proses mendapatkan kelulusan. Kawasan jalan ini perlu dibaiki kerana masalah banjir kilat didapati berpunca daripada mendapan yang menyebabkan air parit melimpah dan membanjiri kawasan jalan utama. Beliau memberitahu RTM selepas mewakili Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict meninjau kawasan sering dilanda banjir kilat ini. Kal berharap permohonan pembaikan jalan tersebut mendapat kelulusan segera agar kerja-kerja membaiki jalan dapat dimulakan selewat-lewatnya suku pertama tahun depan. Wakil penduduk yang ditemui melahirkan rasa gembira dengan tindakan pantas wakil rakyat dan MDPG untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Sebelum ini, tiada masalah yang kami hadapi itu. Air semua okey. Jalan semua okey, tidak pernah banjir. Tapi selepas kami tinggal di sini lebih kurang 3 tahun, 2 tahun, problem macam timbul. Kami punya sewerage punya pipe patah, sebab itu mendapan tanah lah. Taman Putra Pogun menempatkan 141 buah rumah. Penerima bantuan sumbangan tunai Rahmah STR di Sabah tidak ketinggalan mendapatkan bayaran masing-masing. Disandarkan para penerima mula beratur di institusi perbankan terlibat untuk mengeluarkan bantuan menerusi mesin pengeluaran wang automatik seawal 9 pagi tadi. Tinjauan RTM mendapati terdapat juga penerima STR fasa 4 ini yang berurusan di kaunter bank. Penerima yang ditemui menyifatkan pemberian bantuan STR sebagai usaha murni kerajaan memastikan kebajikan golongan kurang berkemampuan terus dibela. Semoga bantuan kerajaan sebegini dapat diteruskan untuk akan datang supaya setiap rakyat dapat merasai dan dapat mengurangi beban setiap isi rumah. Sekarang rakyat mengeluh dengan harga bahan mentah meningkat. Jadi STR yang dibagi kerajaan pada ketika ini ada meringankan beban. Kami berterima kasih, tapi harapan kami STR ini akan diteruskan dan ditambahkan lagi. Kerajaan Madani sekarang saya memang beri sokongan penuh lah. Kebaikannya memang banyak sebab macam kita ini B40 kan, banyak keperluan membeli asas-asas rumah apa semualah.
Sejumlah 1.2 bilion ringgit bantuan STR Fasa 4 disalurkan kepada 5.5 juta penerima di seluruh negara secara berperingkat bermula hari ini. Ia merupakan bayaran terakhir bagi tahun 2023. Seramai 222 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah sepada hari kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dalam istiadat pengurniaan sesi keempat yang berlangsung di Istana Seri Kinabalu pagi tadi. Pengerusi Sabah Air Aviation Sdn Bhd Kenny Chua antara 6 penerima darjah kebesaran kedua tertinggi Sabah, Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk. Seramai 21 penerima pula dianugerahkan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, antaranya Timbalan Setiausaha Tetap Pembangunan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Walter Joseph Kenson. Manakala 53 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 57 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK dan 62 penerima Bintang Kinabalu BK termasuk Jurupoto Jabatan Penerangan Sabah Johnny George Kimlon. Sementara itu, seramai 23 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Jabatan Bantuan Guaman JBG Sabah menyediakan klinik guaman Malaysia kepada warga negara kurang berkemampuan untuk mendapatkan hikmat nasihat dan guaman. Antara perkhidmatan guaman yang disediakan termasuk kes perceraian, sivil dan kes jenayah. Fungsi utama bantuan guaman adalah memberi hikmat guaman kepada warga negara Malaysia yang kurang berkemampuan, di mana dalam pendapatan tidak lebih daripada RM50,000 setahun. Herlina memberitahu RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio RTM Kota Kinabalu. Setakat Oktober lalu, Jabatan Bantuan Guaman Sabah telah mewakili 580 kes syariah di negeri ini. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Zahira. Baik, terima kasih Suaran. Malaysia masih menunggu cadangan kapal oleh Filipina untuk laluan baharu Kudat Palawan di bawah Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area BIMP EAGA. Kapal berkenaan perlu mematuhi spesifikasi keselamatan yang telah ditetapkan Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO. Kita tak ada masalah untuk memberikan fasilitasi. Tetapi dia mesti ada syarat keselamatan yang mesti dipatuhi. Kerana bagi kita yang paling penting pertimbangannya ialah dari segi keselamatan penumpang dan keselamatan feri. Dan kita sebagai sebuah negara yang merupakan ahli majlis di IMO ataupun International Maritime Organization, segala peraturan ataupun konvensyen antarabangsa terutamanya yang melibatkan keselamatan di laut mesti kita patuhi. Dan apa yang telah kita minta kepada pihak syarikat feri tersebut untuk memberikan maklumat kepada kita, iaitu yang pertamanya keperluan persejiran kapal mengikut standard antarabangsa. Jelasnya terminal feri di Kudat telah bersedia menjadi terminal feri antarabangsa yang dilengkapi dengan kompleks custom, immigration, kuarantin dan keselamatan CIQS. Saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini keperluan memperkukuh pendekatan dan strategi kolektif dalam memperkasa industri lada negara. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Sarawak perlu beralih daripada menjadi negeri pengeksport bahan mentah kepada hub pembuatan di rantau ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Aping berkata, transformasi ke arah pengembangan aktiviti ekonomi penting bagi memastikan kadar pertumbuhan ekonomi negara kekal melebihi 3%.
Sehubungan itu, tambahnya sebagai sebuah negeri yang berpotensi tinggi, Sarawak perlu memanfaatkan kekayaan sumber alam serta kedudukannya yang strategik dengan pasaran pengguna di Asia Utara, Indonesia dan Filipina. Beliau berkata demikian di Kuching semasa merasmikan Forum Bersiri Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF Automasi dan Digitalisasi edisi wilayah Sarawak dengan tajuk Memacu Perniagaan melalui Pendigitalan dan Automasi Perjalanan Bersama. Ucap tama beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh. Dalam pada itu, Premier menggesa syarikat perniagaan di negara ini, terutamanya sekali di Sarawak, untuk memanfaatkan sepenuhnya pelbagai skim dana yang disediakan kerajaan melalui MIDF. Ia bertujuan membantu perniagaan menggunakan automasi dan pendigitalan dalam operasi mereka sekaligus memastikan syarikat-syarikat lebih berdaya saing, berdaya tahan dan dinamik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof akan mengetuai delegasi Kementerian Peladangan dan Komuniti KPK dan agensi di bawahnya serta dari Wisma Putra untuk misi perdagangan dan hubungan dua hala ke China bermula Ahad ini. Menurut Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komuniti, misi utama lawatan tersebut adalah berhubung kait dengan perdagangan antara China dan Malaysia, khususnya minyak sawit. China katanya merupakan negara pengimport terbesar minyak sawit Malaysia yang merekodkan jumlah dagangan sebanyak 14 bilion ringgit tahun lepas. Misi perdagangan tersebut akan menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman antara Sime Darby dan sebuah syarikat di China untuk meningkatkan produk sawit. Misi perdagangan dan juga misi perhubungan dua hala untuk kita rapatkan lagi hubungan di antara Malaysia dan China. Apatah lagi tahun depan adalah merupakan ulang tahun ke-50 hubungan di antara Malaysia dan China. Lawatan selama seminggu itu juga adalah susulan daripada lawatan terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China. Datuk Seri Fadilah ditemui selepas merasmikan mesyuarat dan sesi tahunan Komuniti Lada Antarabangsa dan Pameran Rempah Antarabangsa ke-51 di Kuching. Baik, sementara itu Datuk Seri Fadilah semasa berucap pada majlis tersebut berkata Komuniti Lada Antarabangsa IPC perlu memperkukuh pendekatan dan strategi kolektif untuk memperkasa industri lada global bagi mendepani jangkaan dan cabaran industri lada yang semakin meningkat. Katanya kerjasama dan saling menyokong antara negara anggota IPC kekal kritikal dan penting. Ladies and gentlemen, in recent times, consumers have grown increasingly concerned about how to meet market demands that now require higher quality standards and stricter import regulations. Both the United States and the European Union have established more rigorous import standards for spices, paper included, by raising concerns regarding consumer safety, production practices, labour conditions and environmental considerations. Menurut Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komuniti, ke arah itu pematuhan amalan pertanian baik GAP sangat penting untuk mematuhi standard kualiti dan peraturan import. IPC juga perlu mengadaptasi amalan pertanian mampan yang bukan sahaja membawa hasil lebih tinggi dan kualiti lebih baik serta mengurangkan kesan alam sekitar. Organisasi itu juga diminta untuk bekerjasama bagi meningkatkan penggunaan lada yang menyaksikan penurunan kepada 214,000 tan pada 2022 daripada 224,000 tan pada tahun sebelumnya. IPC merupakan sebuah organisasi antarakerajaan yang ditubuhkan pada 1972, dianggotai oleh India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka dan Vietnam selain Papua New Guinea dan Filipina sebagai ahli bersekutu. Sehingga 2022, IPC secara kolektif telah menyumbang kira-kira 65% daripada pengeluaran lada global. Baik saudara, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Nor Ashikin berangkat pulang ke Selangor pukul 1 tengah hari selepas mengakhiri lawatan rasmi 4 hari ke Bandaraya Kuching.
Mengiringi keberangkatan pulang baginda berdua di lapangan terbang antarabangsa Kuching adalah Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Koo Hian serta isteri Datin Amar Eng Ong Siok Yan. Terdahulu, pagi tadi Tengku Permaisuri Nur Rashikin berkenan melawat ke Kampung Budaya Sarawak diiringi isteri Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Dato' Fatimah Muhammad Iskandar. Sepanjang berada di Kuching, baginda berdua berkenan melawat ke beberapa tempat antaranya Muzium Budaya Borneo, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak, Brook Gallery dan Jumaani Pavilion. Pembinaan projek Terminal Bas Miri Central yang menelan belanja RM26 juta ketika ini telah mencapai 97% siap dan dijangka beroperasi awal Januari tahun hadapan dan akan diserah kepada Majlis Bandaraya Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Seri Lee Kim Shin berkata ketika ini terdapat sedikit penambahbaikan kerja-kerja akhir termasuk pada bahagian dinding, atap dan bahagian dalam kaunter pembayaran terminal bas tersebut. Beliau yang hadir meninjau perkembangan projek itu memberitahu kementeriannya bercadang untuk menaik taraf 3 jalan berdekatan terminal bas tersebut kepada jalan berkembar iaitu Jalan Cahaya, Jalan Padang Kerbau dan Jalan Penghubung Pujut. Langkah itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sementara itu, Adun Pujut merangkap Datuk Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang berkata, terminal bas sedia ada yang terletak di Pujut Corner Miri akan dijadikan sebagai tapak pasar borong dan pasar buah-buahan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Berita wilayah berehat seketika. Semuanya di Shopee. Shopee 11. Yeah. Jualan hebat kembali lagi. Jom beli semua. Hey. Dengan harga rendah. Shopee 11 jualan hebat. Beli sekarang. Terokai keunikan dan kemajuan wilayah persekutuan. Sertai pasport 50 WP dari 1 Oktober 2023 hingga 25 Februari 2024. Sahut cabaran 50 tahun wilayah persekutuan dan berpeluang menangi pelbagai hadiah menarik. Terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan percuma. Wilayah persekutuan untuk semua. Kembali lagi dalam berita wilayah. Perkongsian berita dari Johor petang ini memfokuskan mengenai langkah awal Jabatan Perhutanan menghadapi musim monsun Timur Laut selain pelibatan doktor veterina dalam sektor penternakan. Perinciannya terus bersama rakan penyampai Erwin Zaid. Silakan Erwin. Baiklah, terima kasih. Penutupan Taman Eko Rimba Johor susulan monsun Timur Laut akan dilaksana jika keadaan cuaca terus memburuk. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Datuk Salim Aman berkata, pihaknya sentiasa memantau laporan semasa Jabatan Meteorologi. Ketika ini hanya satu daripada 8 Taman Eko Rimba ditutup, iaitu Taman Eko Rimba Sungai Bantang Segamat untuk penambahbaikan susulan kejadian kepala air Mac lalu. Sekarang ini kita berambil langkah bersiap sedia dan berjaga-jagalah. Kita pantau secara dua kaedah, satu melalui maklum balas yang kita terima atau makluman yang kita terima daripada Malaysia, dan keduanya melalui secara fizikal lah kita akan pemantau di lapangan. Seorang doktor menjadikan bidang peternakan sebagai kerjaya dengan mengusahakan tanah milik keluarganya sebagai ladang agro pelancongan di Kota Tinggi. Dr. Muhammad Iqmal Nur Halim Sarudin, 25 tahun mula mengusahakan ladang tersebut semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3 tahun lalu dengan menternak 15 ekor rusa. Langkah itu juga sebagai salah satu usaha meningkatkan sekuriti makanan dan memajukan tanah terbiar. Misi saya sebagai doktor juga, Dr. Haiwan, misi saya adalah untuk food security lah, untuk keterjaminan makanan kita. So saya pun start menanam sorghum dan napier juga. So at least saya punya misi adalah untuk education and then the same time untuk food security, untuk keterjaminan makanan untuk rakyat kita lah, insyaAllah.
Kini ladang peternakannya mempunyai 30 ekor rusa timur dan 10 ekor landak raya. Selain akan meneruskan penyelidikan dan pembangunan R&D dalam bidang pengeluaran makanan dedak dan baja haiwan pada masa hadapan. 40 pengamal media Johor daripada pelbagai agensi mencabar kepintaran diri dengan menyertai pertandingan eksplorasi JB Lestari sebagai salah satu pengisian acara menjelang persidangan perubahan iklim Asia Pacific Climate Week APCW 2023 di Persada Johor 13 November ini. Presiden Kelab Media Johor Muhammad Fauzi Ishak berkata, pelibatan pengamal media dalam program itu membolehkan golongan ini lebih cakna dengan alam sekitar. Pengamal media juga menjadi lebih komited untuk bersama-sama melestarikan alam sekitar. Okey, yang pertama juga daripada kelestarian ni, yang penting adalah kebersihan, iaitu memupuk semangat menjaga alam sekitar kepada masyarakat, dan juga media terpanggil, yang mana media sendiri turun padang, yang mana pada hari ini media juga membawa barangan kita semula. Ini bukan saja dapat mengeratkan silaturahim antara petugas-petugas media di Johor, dan alhamdulillah hari ini mendedahkan kita betapa pentingnya untuk kita berkitar semula. Sebelum ni kita just cover je apa alam sekitar. Sekarang kita involve dengan diorang, and then we create awareness to everyone lah. Alam sekitar tu patut important untuk semua masyarakat kat sini. Juara dimenangi pasukan Papa Jahat mewakili Astro Awani. Naib juara disandang Pipet Perkasa yang diwakili RTM, Bernama dan NSTP. Manakala ke tempat ketiga milik kumpulan Best 104 yang diwakili penyampai radio. Sekian dari Johor untuk petang ini. Kembali dahulu ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Erwin. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bakal dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Menerusi Facebook Sultan Johor, baginda berkenan menerima ijazah itu selepas menerima menghadap pengerusi Lembaga Pengarah UTHM di Johor Bahru. Majlis penganugerahan ijazah tersebut dijangka diadakan di UTHM Kampus Batu Pahat pada bulan hadapan. Sultan Ibrahim merupakan Chancellor UTHM sejak 2002 hingga awal tahun 2022. Sebelum Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dimasyhur sebagai Chancellor UTHM pada Disember 2022. Tunku Temanggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Sultan Ibrahim pula dimasyhurkan sebagai Pro-Chancellor UTHM. Semuanya di Shopee, Shopee 11, yeah. Jualan hebat kembali lagi, jom beli semua, hey. Dengan harga rendah. Shopee 11 jualan hebat, beli sekarang. Bila dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengat. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan Viasia baru beli. Pelaksanaan program Pratahfiz Kemas dalam komponen perkembangan pendidikan awal kanak-kanak membabitkan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sekurang-kurangnya 9,500 orang pendidik masyarakat Tabika Kemas akan diberikan pendedahan tentang modul hafazan. Dengan wujudnya modul Pratahfiz di Tabika Kemas, sekurang-kurangnya akan lahirlah generasi cili Al-Quran akan datang yang berupaya membela agama, berbakti kepada bangsa dan membawa rahmat kepada sekalian umat. Kemuncaknya akan lahirlah tamadun Islam yang unggul.
Modul ini menyasarkan pelibatan sebanyak sekurang-kurangnya 1,500 orang kanak-kanak yang mampu membaca dan menghafaz sehingga surah Ad-Duha serta melahirkan hufaz cilik seramai 100,000 kanak-kanak menjelang 2026. Sebelum itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'aituddin Al-Mustafa Bilal Shah menyaksikan majlis menandatangani memorandum perjanjian MOA antara Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS dan Yayasan Pahang diadakan di Pusat Kegiatan Komuniti Kemas di Kampung Sri Batu, Kuala Lumpur. Turut hadir bersama ialah Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Kes penipuan dalam talian merupakan kes tertinggi yang dilaporkan Pusat Tindak Balas Insiden Siber Cyber 999. Daripada 4,898, jumlah kes yang dilaporkan dari bulan Januari hingga Oktober 2023 sebanyak 3,087 insiden berkaitan penipuan dalam talian. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Ching berkata sebanyak 4,013 penurunan akaun dan kandungan berunsur penipuan telah ditutup setakat 31 Oktober. Ini adalah usaha olehlah MCMC supaya scam online ini sama ada dalam bentuk laman web, social account punya social media punya account ataupun SMS ataupun panggilan, bagaimana usaha kita untuk menyekat. Tetapi pada masa yang sama kita perlu akui kita boleh sekat, tetapi kita masih tak ada satu penyelesaian yang boleh kita automatic block semua. Jadi orang masih boleh register nombor yang baru dan juga lah guna pakai teknologi yang terbaru ini, terkini ini untuklah hantar mesej yang berunsur phishing dan sebagainya. Dan oleh sebab itu kesedaran orang ramai tentanglah scam ini adalah sangat-sangat penting. Selain itu, 1,764 laman sesawang palsu untuk penipuan pemancingan maklumat telah disekat. Sebanyak 553,173,467 panggilan meragukan juga turut disekat dari Januari hingga September 2023. Seramai 300 kekuatan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Wilayah Persekutuan kini bersiap siaga bagi menghadapi peralihan monsun. Pengarahnya Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Effendi Ali berkata ia termasuk sukarelawan APM dan pegawai bersekutu bermula dari operasi menyelamat sehingga ke pasca banjir. Kita akan kerahkan anggota-anggota sama ada tetap dan sukarelawan kita, termasuk juga pegawai bersekutu kita untuk kita ke lapangan membantu masyarakat daripada operasi menyelamat hingga ke pasca banjir, insya-Allah. Dua aset utama termasuk kekuatan logistik di darat dan di air kini dalam keadaan sedia untuk digunakan pada bila-bila masa. Sebanyak 6 buah lori disediakan APM bagi tujuan mengangkut peralatan dan penduduk terjejas dari lokasi bencana selain 15 buah ambulans dan 12 buah pacuan 4 roda. Manakala 19 buah bot pelbagai fungsi sedia diguna pakai untuk tujuan mencari dan menyelamat. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA menjalin kerjasama strategik dengan Go Builders Netsoft yang berhad GOLOG dalam usaha memberi pelbagai manfaat kepada usahawan. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin, kerjasama itu dapat mentransformasi usahawan naungan FAMA ke platform digital logistik rangkaian sejuk pintar yang lebih luas dan cekap. Kerjasama itu juga dapat membantu para usahawan dalam menguruskan produk keluaran mereka dengan lebih produktif di samping mengurangkan kerosakan dan kerugian mereka. Melalui aplikasi digital ini, mereka dapat kumpulkan ke semua player yang memerlukan penghantaran logistik tetapi yang small players ni dalam cara yang lebih efisien.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara Fama dan GOLOG di Putrajaya pagi tadi. Turut hadir Ketua Pengarah Fama Abdul Rashid Bahri dan Ketua Pegawai Eksekutif GOLOG Chin Wen Hao. GOLOG merupakan satu platform logistik rangkaian sejuk yang direka khas untuk perniagaan business to business B2B dengan menggunakan teknologi dan infrastruktur untuk menyokong pesanan pembelian serta membuat penghantaran ke seluruh negara. Polis Kontingen Negeri Selangor berjaya merampas dadah bernilai RM306.31 juta di negeri itu dari tempoh Januari hingga Oktober lalu. Pelbagai jenis dadah yang dirampas seberat 3,982.19 kilogram, 605,277 biji dan 5,871.61 liter mampu dibekalkan kepada 7.4 juta pengguna. Menurut Ketua Polis Negeri Selangor Datuk Hussein Omar Han, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Selangor turut berjaya menangkap seramai 18,911 orang terlibat dalam aktiviti penagihan dan pengedaran dadah. Tindakan membeteras dadah juga seiring dengan usaha kita untuk membeteras jenayah di mana kita turut menangkap 463 orang yang terlibat dengan jenayah. Maksudnya daripada jumlah tangkapan itu 463 orang yang ditangkap berkaitan dengan kesalahan jenayah juga terlibat dengan kesalahan jenayah. Untuk pengetahuan semua, sepanjang tempoh 5 tahun ini sebanyak 24 orang telah disabitkan dengan hukuman gantung sampai mati. Maksudnya dalam 5 tahun ini 24 orang telah disabitkan hukuman gantung sampai mati seperti mana peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Sebanyak 29 sindiket pengedaran dadah termasuk 4 kes makmal dadah haram di Selangor turut berjaya ditumpaskan. Beliau berkata demikian semasa sidang media pelupusan barang kes JSJN Selangor 2023 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor Shah Alam. Pada masa sama, Polis Kontingen Negeri Selangor hari ini melupuskan barang kes Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN bagi tempoh 2016 hingga 2023 yang dianggarkan bernilai RM42.26 juta. Polis Diraja Malaysia khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik sentiasa komited dan proaktif dalam mengesan sindiket-sindiket pengedaran dadah serta mengambil tindakan ke atas pengedar dadah menerusi serbuan dan tangkapan secara berterusan. Pelupusan itu melibatkan dadah seberat 1,991.26 kilogram pelbagai jenis, membabitkan 9,142 kertas siasatan. Dalam pada itu, Datuk Hussein Omar Han memaklumkan pihaknya akan meningkatkan kawalan keselamatan di kawasan banjir bagi memastikan tiada kejadian pecah rumah berlaku apabila penduduk dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan sementara PPS. Sebelum itu, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai keselamatan harta benda mereka setelah dinasihatkan supaya berpindah ke PPS. Pihak polis menasihatkan orang ramai apabila pihak berkuasa seperti polis, bomber ataupun APM mengarahkan mereka berpindah, beri kerjasama untuk berpindahlah lebih awal. Sebab air makin naik, makin sukar untuk kita masuk dan menyelamatkan orang mangsa lah. Dan kita memberi jaminan kita akan buat rondaan secara berkala di tempat-tempat yang naiki air supaya mengelakkan kejadian-kejadian jenayah lain lah, seperti pecah masuk rumah dan sebagainya. 14 pasukan termasuk 3 pasukan baharu bakal berentak merebut trofi kejohanan Rugby Cobra 10-11 edisi ke-50 yang dijadual berlangsung di Selangor pada Sabtu dan Ahad ini. 3 pasukan baharu itu ialah Pakurangan United Rugby Club dan Palmerston North Boys High School dari New Zealand serta Port Moresby Harlequin dari Papua New Guinea. Presiden Kelab Rugby Cobra Daryl Simapa memaklumkan penganjuran edisi kali ini mendapat kerjasama beberapa pihak swasta.
after the tournament is done and completed, we will submit our report, and we will also then show that the full costings of it, and then we'll leave it to the discretion of YB Hana and her team to then see what the grant. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian kejohanan bersama penaja di Selangor. Selain Malaysia, kejohanan akan disertai pasukan dari Fiji, Singapura, Afrika Selatan dan Australia. Ribuan ringgit dihabiskan untuk bina kediaman berciri tradisional. Semuanya kerana minat mendalam terhadap tradisi budaya Melayu. Ikuti laporan khas Rumah Atap Kuning yang disediakan Fairuz Rizwan Badarudin. Rumah berkonsepkan tradisional Melayu dengan suasana kampung yang unik. Semakin diminati orang ramai yang ingin lari daripada hiruk pikuk di bandar. Antara rumah yang menawarkan gaya tradisional di Perak ialah Rumah Atap Kuning yang terletak di Kuala Kangsar ini. Pastinya mengimau nostalgia kehidupan di kampung ketika di era 70-an. Kediaman berusia 100 tahun ini lengkap dengan ciri tradisional seperti berbumbung panjang dan mempunyai 21 tiang rumah. Keunikannya terselah dari segi kehalusan ukiran yang terdapat pada pintu, bukaan tingkap, dinding dan penggunaan tanggam yang pelbagai. Menurut pemilik Rumah Atap Kuning, Zaidah Muhammad Aziz, idea untuk membangunkan semula rumah berkenaan adalah untuk menghidupkan kembali seni warisan Melayu dan memudahkan orang ramai untuk menikmati dan merasai sendiri tradisi lama orang dahulu. Untuk anak-anak mengenali macam mana rumah lama sebenarnya. Bukan setakat rumah tapi isi dia sekali. Maksudnya suasana dalam rumah kan. Jadi saya buka peluang ini juga kepada semua warga Malaysia ataupun luar pada Malaysia untuk merasai suasana rumah kampung yang terletak di kampung yang sebenar-benarnya. Rumah Atap Kuning turut menyediakan tradisi sajian atas talam, pelbagai jenis masakan dari pelbagai negeri dihidang, antaranya itik salai masak kari, ikan talapia masak sepuh dan rendang pucuk paku taik minyak. Memang untuk generasi muda ni memang kena open mind. Jadi merasailah, bolehlah datang untuk merasai kawasan suasana kampung ni. Senyap, silent, sunyi semua, selesa kan, aman dengan udara yang segar pun semua kan. Jadi kalau kat bandar tu kan sibuk. Jadi tenang-tenangkanlah berfikiran di kampung ni. Pertama kali saya tengok kat TikTok pasal rumah kampung, tapi macam rasa wow, bestnya kat sini, macam nak bawa lah makan tengok white kampung. Kita pun macam tukar baju pakai ala-ala batik kampung kan style. Anak saya pun dia tahu macam itu, nak rasa macam white kampung, tengok itik ayam kawasan suasana kat sini lah, macam memang best lah. Makannya pun macam ala-ala kampung. Pertama kalinya saya datang kat sini sangat seronok dan dia suasana sunyi daripada bunyi bising daripada kat bandar kan. Kita penat-penat kerja hari Minggu, kita boleh bercuti kat sini. Usaha membangunkan semula rumah tradisional Melayu wajar dihargai dan dihayati khususnya generasi muda agar seni warisan ini tidak lapuk ditelan zaman. Laporan Fairuz Rizwan Badarudin, Berita RTM. Beberapa syarikat swasta telah bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar di lokasi tumpang pelancong sempena Tahun Melawat Perak 2024. Jelas Exco Komunikasi Multimedia dan NGO Negeri Perak, Muhammad Azlan Helmi, yang merupakan salah satu usaha menambah baik kemudahan internet di kawasan itu. Sebelum ini, satu jawatan kuasa khas dibentuk bagi merealisasikan usaha tersebut yang terdiri daripada pelbagai pihak berkepentingan dalam bidang komunikasi dan pelancongan. Antaranya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Tourism Perak, Jabatan Perhutanan Negeri dan Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKOA. Kita pun dah kena pasti ada satu ataupun dua syarikat yang boleh menawarkan perkhidmatan mungkin CSR daripada mereka untuk kawasan-kawasan terutamanya di kawasan Hutan Liput. Kerana sedia maklum, kawasan Hutan Liput kita tak boleh bina structure tower dan kena ada mekanisme lain dalam menyampaikan konektiviti di kawasan tersebut. Tapi ingin saya maklumkan, ini adalah usaha
pilot project dahulu. Kita kena pasti 1-2 tempat pilot project. InsyaAllah jikalau ini berjaya, kita boleh perluaskan lagi dalam Perak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Digital Perak 2023 di Terminal Kampar Putra Central. Selain kawasan pelancongan, tumpuan turut diberikan di kawasan perkampungan orang asli. Menjelang sambutan Deepavali hujung minggu ini, kira-kira 100 keluarga di Perai dan Bagan Pulau Pinang mendapat bantuan dan turut diraikan dengan pelbagai tajaan barangan makanan. Meskipun tidak besar, sumbangan berkenaan diharap menjadikan sambutan Deepavali lebih bercahaya dan meriah buat penerima. Satu program sambutan Deepavali yang juga diberikan hamper untuk kepada 50 buah keluarga di kawasan Bagan dan Perai, terutamanya kepada keluarga India yang kurang upaya, boleh dikatakan ada OKU, ada juga yang keluarga B40 yang menerima hamper pada hari ini. Ini merupakan satu program yang terbaiklah yang boleh dikatakan suasana Deepavali ini. Selain meraikan golongan kurang berkemampuan, kanak-kanak turut mendapat duit raya. Pihak penganjur, mereka memberi hamper dan memberi makanan kepada orang-orang miskin di sekitar Batuet, kawasan Batuet ini, supaya mereka boleh meraihkan Deepavali dengan meriah, sebab kita tahu sekarang barang makin mahal. So mereka tak mampu membeli barang-barang tersebut. Di sini memberi orang kata barang keperluan harian kepada golongan asnaf, yang mana kami rasa mereka juga perlu sambut Deepavali. Deepavali ada satu perayaan untuk semua orang. Polis giat memburu 5 lelaki warga tempatan termasuk seorang yang dipercayai dalang utama dalam kes kecurian chip kasino bernilai lebih 4.6 juta ringgit di Genting Highlands 28 Oktober lalu. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Othman berkata, siasatan awal mendapati 5 lelaki warga tempatan berusia antara 39 tahun dan 51 tahun termasuk dalang utama berusia 44 tahun dipercayai masih berada di negara ini. Dalam kes ini telah mengenal pasti 5 orang suspek lagi yang masih bebas, dan usaha untuk mengesan dan menangkap suspek ini masih giat dijalankan, dan pihak polis mohon untuk mendapatkan maklumat daripada orang ramai untuk kita mengesan 5 orang suspek yang kita kenal pasti antara suspek utama yang telah melakukan kesalahan ini. Sementara itu, Polis Pahang telah menahan 10 suspek berhubung kejadian itu. Kesemua suspek adalah lelaki termasuk seorang warga asing berusia 30 hingga 59 tahun ditahan di sekitar Genting Highlands, Raup, Ampang dan Nilai antara 29 Oktober hingga 1 November lalu. Hasil penahanan menemui 428 keping chip bernilai lebih 2.9 juta ringgit dan merampas wang tunai berjumlah RM16,438 serta sebuah pacuan 4 roda. 2 remaja ditahan polis kerana memiliki dadah jenis ganja seberat 10 kilogram yang dianggarkan bernilai RM31,000 di Pasir Mas Ahad lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Superintendent Nik Aminuddin Raja Abdullah berkata, hasil ujian saringan awal air kencing mendapati kedua-dua suspek didapati positif ketamin. Menerusi kenyataan memaklumkan, salah seorang daripada tangkapan merupakan pelajar tingkatan 4 di salah sebuah sekolah di Rantau Panjang. Kedua-dua mereka ditahan sepasukan pegawai dan anggota IPD Pasir Mas di dalam sebuah kereta Jalan Kampung Banggul Petaling pukul 3.15 petang. Hasil semakan rekod jenayah juga mendapati salah seorang suspek mempunyai rekod kesalahan lampau yang berkait kes dadah. Suspek direman 7 hari bermula semalam sehingga 12 November ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952.
Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.